Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada murid-murid yang mengikuti video untuk kali ini. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada kali ini, kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan Allah menerangkan hati kita, memudahkan kita belajar. InsyaAllah kita sama-sama baca doa yang biasa dibaca ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini dapat manfaat dan dapat mudah difahami oleh murid-murid sekalian. Okey, tajuk kita pada kali ini ialah berkenaan dengan solat Jumaat, berkenaan dengan solat Jumaat, iaitu salah satu tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam tahun 5, okey, solat Jumaat. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan belajar tentang pengertian solat Jumaat, hukum solat Jumaat, kemudian syarat wajib, syarat sah dan juga perkara-perkara sunat. Di samping kita juga akan tahu tentang hikmah kita mengerjakan solat Jumaat. Okey, kebaikan kita mengerjakan solat Jumaat. Baiklah murid-murid, kita tengok yang pertama dulu. Kita bincangkan tentang pengertian solat Jumaat. Apakah maksud solat Jumaat dari segi syarak? Okey, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat. Okey, solat 2 rakaat yang mana dilakukan secara berjemaah pada waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau tempat-tempat tertentu dan didahului dengan 2 khutbah. So penerangan dia di sini ialah solat Jumaat ini mesti dilakukan sebanyak 2 rakaat. Okey, kita solat Jumaat kita menggantikan waktu solat zuhur. Jadi bagi orang yang telah mengerjakan solat Jumaat, dia tidak perlu lagi untuk mengerjakan solat zuhur. Tetapi solat zuhur kita lakukan sebanyak 4 rakaat. Jika kita melakukan solat Jumaat, kita lakukan hanya 2 rakaat sahaja. Dan mesti dilakukan secara berjemaah. Tak boleh kita lakukan solat Jumaat ni seorang diri di rumah. Okay? Tidak boleh. Kita tak boleh kata kita dah solat, tapi solat kat rumah seorang-seorang. Jadi itu bukan namanya solat Jumaat. Okay? Tidak sah solat Jumaat tersebut. Dan dilakukan pada waktu zuhur. Maksudnya, andainya katalah satu kampung itu imam beritahu yang solat Jumaat ini ditunda, akan dilakukan pada pukul 6 petang. Oleh kerana waktu zuhur sekarang tu hujan lebat, jadi sukar untuk nak keluar rumah dengan ribut dan sebagainya. Jadi dijangkakan pukul 6 petang tu keadaan dah reda, jadi nak buat solat Jumaat pada pukul 6 petang. Sedangkan pada pukul 6 petang itu dah masuk waktu asar, maka tidak boleh, tidak sah solat Jumaat tersebut. Okay, sebab solat Jumaat mesti dilakukan pada waktu zuhur dan dilakukan pada hari Jumaat. Dah namanya pun solat Jumaat, jadi difardukan pada hari Jumaat. Jadi kita tak boleh nak buat solat Jumaat ini pada hari lain. Contohnya imam buat pengumuman solat Jumaat ditunda pada esok hari, iaitu hari Sabtu. Jadi tak boleh. Okey, mesti buat pada hari Jumaat. Jadi syarat-syarat tu salah satunya mesti adalah jelas. Okay? Dilakukan 2 rakaat, dilakukan secara berjemaah, dilakukan pada waktu zuhur dan pada hari Jumaat. Walaupun 2 rakaat dilakukan secara berjemaah, dilakukan pada waktu zuhur tu dah menepati.
tapi dibuat pada hari Sabtu, maka tak boleh. Okey, dan dilakukan di masjid atau tempat-tempat yang tertentu. Baik, di masjid ni kita jelas, bila sebut masjid ialah tempat yang kita melakukan ibadah solat. Okey, ada yang dilakukan di dalam dewan. Jika dewan tu besar, maka boleh dilakukan di dalam dewan, tak ada masalah. Tempat-tempat tertentu tu di mana-mana sahaja, asalkan tempat itu bersih dan suci dan tempat itu bukanlah rumah ibadah kepada agama lain. Contoh kita nak buat dalam gereja, tidak boleh, ataupun kita nak buat dalam kuil, dan pastikan tempat itu adalah tempat yang bersih dan suci. Andainya kalau sembahyang Jumaat itu dilakukan di tengah padang yang luas, tengah padang yang besar, di dalam stadium contohnya, di atas padang, maka boleh, asalkan tempat itu bersih dan suci. Tetapi lebih afdal jika dilakukan di dalam masjid ataupun di dalam bangunan-bangunan yang sesuai lah, okey, untuk kita melakukan solat Jumaat, dan didahului dengan 2 khutbah. Okay, kalau kita perasan, kalau kita mengikuti solat Jumaat bagi murid lelaki yang biasa pergi solat Jumaat, kita akan lihat, kita akan dengar ada khutbah yang dibacakan oleh imam, oleh khatib, okey, oleh khatib. Dan 2 khutbah tu maksud dia imam akan bangun sebanyak 2 kali untuk membacakan khutbah. Mungkin kita akan nampak sekali, tapi sebenarnya ada 2 kali khutbah. Bila kita perasan, ada ketikanya di tengah-tengah khutbah tu imam duduk sekejap. Itu bila imam bangun semula, itu dipanggil khutbah yang kedua. Okey, so harap jelaslah tentang perkara tu. Baik, apa dalil wajib solat Jumaat? Dalil wajib ni, dalil ni maksud dia apa? Bukti. Apa yang yang boleh kita menguatkan hujah kita yang mengatakan bahawa solat Jumaat tu wajib yang kita lakukan. Okay, dalil ni ada 2. Satu dinamakan dalil nakli, satu dinamakan sebagai dalil akli. Baik, dalil akli ialah dalil yang pendapat akal. Okay, sesuatu perkara yang tidak ada dalam nas, dalam hadis, maka digunakan sebagai dalil akal, dalil akli, iaitu secara logiknya. Jadi sesuatu bukti itu dikaitkan dengan apa yang logik, apa yang sesuai dan sebagainya, berdasarkan pemikiran para ulama. Dalil nakli pula ialah dalil yang jelas, yang datangnya daripada nas Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi. Itu yang jelaslah. Dan hadis Nabi pun kena hati-hati kerana ada hadis Nabi yang telah diselewengkan, ataupun ada hadis Nabi yang kita anggap sebagai lemah, dhaif dan sebagainya, maka itu ada hadis yang kita tolak, yang kita boleh pakai. So berhati-hati untuk menerima nas ataupun dalil. Baik, dalil ini kita ambil daripada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Okay, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okay, ini adalah dalil nakli yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Boleh rujuk dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru, apabila dipanggil untuk mengerjakan solat. Dipanggil tu maksudnya bila kita dengar azan. Okay, bila kita dengar azan yang pertama tu, min yaumil jumu'ah, okay, pada hari Jumaat, fas'au, maka bersegeralah, ila zikrillah, untuk mengingati Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah berjual beli. Maksudnya kalau siapa yang masih ada urusan, contohnya berjual beli, maka kena berhenti, tinggalkanlah berjual beli. Kalau dia penjual, dia kena tinggalkan jualan dia tu untuk segera pergi solat Jumaat. Okay, jika dia pembeli pun sama, dia kena berhenti daripada
membeli dan pergi untuk mengerjakan solat. Zalikum khairul lakum. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Mudah-mudahan kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya, kehebatan, kelebihan kita mengerjakan solat Jumaat. Okey, kita baca sekali lagi dalil dia. Ini kalau boleh dihafal dengan lancar supaya memudahkan nanti untuk kita jadikan sebagai rujukan bila orang tanya kita apa dalilnya kita solat Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kita terus kepada topik ataupun bahagian seterusnya untuk kita belajar pada kali ini ialah syarat wajib solat Jumaat. Apa yang mensyaratkan seseorang itu wajib dia mengerjakan solat Jumaat? Okey, kita lihat kriteria yang ada dan kita tahulah siapa yang wajib, siapa yang tak wajib untuk pergi solat Jumaat. Yang pertama, seseorang itu mestilah orang Islam. Mestilah orang Islam. Orang Islam wajib untuk mengerjakan solat Jumaat. Kemudian lelaki wajib mengerjakan solat Jumaat. Sekiranya dia wanita, kalau dia perempuan, dia tak wajib untuk mengerjakan solat Jumaat. Tapi kalau dia nak pergi, boleh, tak ada masalah. Dengan syarat ianya tidak mengganggu jemaah-jemaah yang lain yang wajib. Contohnya kalau masjid tu besar, contohnya di UIA, ada kaum wanita yang hadir ke masjid untuk melaksanakan solat Jumaat. Sebab dia ada ruang yang luas. Di bahagian atas tu biasanya diperuntukkan untuk wanita berada di atas. Tapi kalau masjid itu agak terhad, sempit, yang lelaki nak bersolat pun tak muat, jadi lebih afdalnya keutamaan diberikan kepada lelaki, yang wanita tak perlu hadir untuk datang solat Jumaat sebab mereka tak wajib untuk mengerjakan solat Jumaat. So jangan dengki pula lah dekat kakak kita ke dekat mak kita ke tak pergi solat Jumaat. Tak payah kita nak pertikaikan. Yang ketiga, syarat wajibnya ialah baligh. Baligh ni maksudnya cukup umur lah. Cukup umur. Contohnya kalau yang perempuan, kalau yang wanita itu dia sudah keluar darah haid. Bagi yang lelaki itu dia dah sampai tempoh balighnya. Yang itu nanti kita akan bagi secara detail maklumatnya supaya lebih mudah faham apa yang baligh yang sebenarnya. Tapi Ustaz rasa ramai yang telah pun faham apa yang dimaksudkan dengan baligh itu, siapa yang diistilahkan sebagai baligh. Yang keempat, syarat wajib Jumaat ialah berakal. Berakal waras. Berakal waras ni maksudnya kita tak gila lah. Seorang gila tak diwajibkan untuk solat Jumaat. Orang tak siuman tak diwajibkan solat Jumaat. Sebab dah namanya dia gila. So kalau kita berakal, kita waras, kita tak ada masalah mental dan sebagainya, maka wajib ke atas kita untuk mengerjakan solat Jumaat. Yang kelima, bermastautin. Bermastautin ni maksudnya kita tinggal tetap di tempat tersebut. Contohnya dia kerja kalau di KL ni, dia bekerja di Kuala Lumpur. Walaupun asal dia adalah orang Perlis, walaupun asalnya orang Sarawak, tapi dia dah menetap di Kuala Lumpur ni dah lama. Dia dah kerja kat sini, dia dah ada rumah kat sini contohnya. Maka itu dinamakan bermastautin. Dia menetap. Tapi kalau dia musafir, so dia tak wajib ke atas dia mengerjakan solat Jumaat. Katalah contoh, atuk kita datang daripada Perlis sampai malam tadi, so hari ni hari Jumaat. Jadi hari ni kalau atuk tak pergi sembahyang Jumaat pun tak ada masalah.
sebab tidak wajib ke atas atuk itu pergi solat Jumaat. Walaupun yang lain-lain dia cukup syarat, tapi oleh kerana dia datang sekejap rumah anak dia, rumah cucu dia, jadi tak perlulah dia untuk mengerjakan solat Jumaat, boleh sembahyang zuhur saja kat rumah. Kemudian tidak uzur maksudnya dia berkemampuan dari segi kesihatan. Okey, kalau dia sakit, dia tak boleh bangun, dia terlantar, memang uzur lah, memang dia tak boleh hadir. Contohnya dia demam teruk dan sebagainya, maka dia dibolehkan untuk tidak pergi solat Jumaat. Kemudian merdeka ni maksud dia bukanlah wajib solat Jumaat ni pada hari 31 Ogos, bukan. Maksud dia ialah merdeka ni seseorang itu yang dia bebas. Ini zaman Rasulullah dulu, sebelum Rasulullah kedatangan Islam dulu, memang adalah golongan-golongan hamba ni. Jadi sekarang ni dah tak ada dah, semuanya merdeka, semua bebas. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada syarat sah solat Jumaat. Syarat sah maksud dia apakah syarat yang membolehkan solat Jumaat seseorang itu sah. Macam Ustaz kata tadi, ada solat yang orang buat, ibadah yang dilakukan itu dia buat macam biasa tapi tak sah. Jadi yang ini apa syarat sah dia? Yang pertama ialah dilakukan secara berjemaah. Jadi kalau dia buat solat Jumaat itu di rumah seorang-seorang, so semayang dia tu tak sah lah. Walaupun dia semayang siap ada khutbah bagai semua, tapi sebab dia semayang seorang diri, maka tidak sah. Dia lakukan waktu zuhur, sah lah. Tapi kalau dia buat di luar waktu zuhur, maka solat tersebut tidak sah sebagai solat Jumaat. Jemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat. Mesti 40 orang lelaki minima. Sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat. Andaikan, sebagai contoh, akhir-akhir ini kita dengar solat Jumaat ada yang lakukan dalam jumlah yang sedikit, ada yang dalam jumlah 5-6 orang, dalam jumlah yang 20 orang, bahkan ramai yang kalau nak kirakan ikut cukup syaratnya sembahyang Jumaat tapi tak pergi. Sekarang ceritanya lain, okey? Sebab sekarang kita terlibat dengan pandemik COVID-19. Jadi dalam keadaan yang demi menjaga kesihatan, demi menjaga keselamatan, maka kita tidak wajiblah untuk pergi solat Jumaat, kerana risikonya sekiranya pergi solat Jumaat secara beramai-ramai begitu boleh mengundang kepada mudahnya merebak COVID-19. Jadi pihak Majlis Agama, kerajaan kita telah menetapkan, pada awalnya memang tak ada solat Jumaat lah, pada awal-awal dulu. Kemudian dibolehkan untuk beberapa orang. Sekarang dibolehkan sampai 240 orang, contoh ikut kapasiti masjid dan sebagainya. Walaupun tak boleh semua datang lagi, terpaksalah buat macam tu demi menjaga keselamatan supaya COVID-19 ini tidak tersebar dengan mudah. Okey, melalui kehadiran jemaah yang ramai. Okey, itu bab lain ya. Itu bab lain, kita cerita bab itu pada masa lain. Itu benda yang terpulang kepada Majlis Agama untuk menentukan berdasarkan kepada keadaan semasa. Okey. Tapi pada hukum asalnya dia mesti 40 orang lelaki cukup syarat. Ini kalau yang biasalah, ni bukan masa Covid lah. 40 orang yang datang itu salah seorangnya adalah kanak-kanak yang belum balik, maka sembahyang itu tidak sah. Kerana hakikatnya yang cukup hadir hanyalah 39 orang, seorangnya adalah kanak-kanak. Ataupun 40 orang itu termasuk yang musafir, orang yang tak wajib ke atas dia. Itu pun tak termasuk. Okey, dia nak 40 orang ini orang yang cukup syarat. Cukup syarat ni maksud dia syarat yang mewajibkan seseorang itu solat Jumaat. Okey, mesti dilakukan di tempat tertentu seperti masjid atau tempat-tempat yang khas dan bersih dan sebagainya lah, yang seumpamanya. Barulah sembahyang Jumaat itu sah. So kalau buat di tempat yang kotor, buat di kawasan kandang kambing ke, kandang lembu ke, apa tempat kotor, ataupun di dalam rumah ibadah agama lain, maka tidak sah solat Jumaat yang dilakukan. Kemudian didahului dengan 2 khutbah,
Kalau Jumaat itu tak lakukan 2 khutbah, tak ada khatib yang baca khutbah, solat semata-mata, maka solat tersebut tidak dikira sebagai sah solat Jumaat. Baik, apa amalan sunat sebelum kita solat Jumaat? Bila sebut sunat ni apa? Sunat ialah perkara yang kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita tak ada apa-apalah. Pahala tak dapat, dosa pun kita tak dapat. Tapi kalau kita buat, kita dapat kelebihan, dapat pahala. Kalau kita buat, apa amalan sunat sebelum solat Jumaat? Yang kadang-kadang ada antara kita ni yang tinggalkan. Rugi. Kita nak pahala banyak-banyak untuk kita bawa ke akhirat. Jadi, jangan kita kata, oh sunat je pun, jadi kita tak nak buat. Jangan. Walaupun dia sunat, kita buat. Mana kita mampu buat, kita buat. Yang pertama, mandi sunat pagi Jumaat. Mandi sunat pada pagi Jumaat. Apa beza mandi sunat pagi Jumaat dengan mandi sunat mandi biasa-biasa? Bila kita mandi, kita tak niat apa-apa. Itu mandi biasa. Tapi kalau kita mandi, kemudian ketika kita nak mandi tu kita niat, aku mandi sunat hari Jumaat hari ini kerana Allah Ta'ala. So kita dapat pahala kat situ. Mudah kan? Simple je. Baik. Kemudian sunat pada hari Jumaat ialah sebaik-baiknya sebelum pergi sembahyang Jumaat tu kita potong kuku. Kita potong kuku. Kuku kita panjang, kita potong. Haram ke kita potong kuku pada hari lain, bukan hari Jumaat? Tak haram. Cuma kalau kita potong pada hari Jumaat, kita akan dapat pahala sunat. Bukan saja kita jaga kebersihan, malah kita dapat pahala ekstra kat situ. Khususnya sebelum kita pergi solat Jumaat, pakai pakaian bersih. Bukan semestinya baru. Pakai pakaian bersih. Takkanlah setiap minggu nak pergi sembahyang Jumaat kena beli baju baru kat Giant ke, dekat pasar raya ke mana-mana. Tak perlu. Kita hanya perlu pakai pakaian bersih. Kemudian memakai bau-bauan yang wangi. Minyak atar ke ataupun minyak-minyak wangi yang halal, boleh, tak ada masalah kita pakai. Janganlah terlampau-lampau sangat. Pakai sekadar ada bau-bauan. Sebab itulah kita pakai minyak atar pun, kalau kita pakai banyak, maka dia akan boleh mendatangkan bau yang sangat busuk. Jadi mengganggu jemaah lain. Kemudian datang awal ke masjid. Sunat kita datang awal ke masjid. Nak buat apa Ustaz datang awal masjid? Solat Zuhur lambat lagi. Tak apa, tak ada masalah. Macam-macam kita boleh buat untuk kita dapat pahala. So datang awal ke masjid. Antara hikmah datang awal ke masjid, banyaklah. Kita tak bersesak dengan orang, kita boleh duduk dengan selesa, kita rasa tenang, dan kita boleh buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala lagi, menambah lagi pahala. Solat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk dalam masjid, solat dulu 2 rakaat. Usolli sunatal tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang 2 rakaat. Sunat. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ataupun seolah kita boleh katakan solat sunat welcome lah. Solat sunat selamat datang. Kita masuk masjid, menghormati masjid dan sebagainya, maka kita solat sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat sahaja, tak lama pun, sebelum kita duduk. Kemudian beriktikaf dalam masjid. Beriktikaf ni maksudnya kita pertama tak bising, kita tak main-main, kita mengingati Allah, kita tak bersembang benda-benda yang lara, yang tak ada faedah, hal dunia, tak perlu. Kita boleh baca Quran, tu amalan sunat sebelum solat Jumaat, sebelum kita mula solat dan sebagainya. Sambil kita duduk, selepas sunat tahiyatul masjid tu kita beriktikaf dengan kita membaca Al-Quran, dan juga kita berzikir, kita berselawat. Itu akan menambahkan pahala kita. Sebab itulah kita kalau boleh, kita nak pahala banyak-banyak yang kita boleh bawa untuk ke akhirat nanti. Allah ini Maha Pemurah. Allah sayang kat kita, maka Allah bagi peluang kepada kita untuk buat perkara sunat pun kecil dapat pahala. Untuk seterusnya, apa larangan ketika khutbah dibacakan? Bila khatib naik ke atas, bila khatib dah mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka di situ kita dah tak boleh nak buat perkara-perkara yang lara lagi dah. Sebenarnya kita dah masuk ke masjid pun kita dah tak boleh buat perkara lara dah. Kita dah kena bagi tumpuan, kita senyap, kita tunggu khutbah dibacakan. Jangan bercakap ketika khutbah dibacakan. Tidak ada keperluan.
Kita hanya mendengar sahaja, gunakan dua telinga kita dan juga mata kita lah. Kalau kita nampak khatib kat depan, kita tengoklah. Kalau kita duduk kat belakang sikit, terlindung dinding dan sebagainya, tak apa. Tak tengok khatib pun tak ada masalah, tapi kita mendengar. Di masjid-masjid memang akan ada speaker merata-rata dalam masjid tu, so kita boleh dengar walaupun kita berada di belakang. Tapi kalau kita bercakap, kita bising, itu memang tak boleh lah. Itu memang mengganggu. Jangan main-main. Jangan main. Jangan duk main jongkit kat luar, main buaian kat luar, main kejar-kejar. Jangan. Ataupun paling tidak pun, kalau orang bawa handphone, contohnya main handphone, buka Facebook dan sebagainya. Orang tengah baca, khatib tengah baca khutbah, dia duk baca Facebook, dia duk berchatting. So tak boleh. Itu perkara-perkara yang lara, yang melalaikan. Jangan melakukan perkara yang mengganggu khatib dan juga jemaah lain. Okay, kita bising. Kita bukan sahaja mengganggu khatib, kita akan mengganggu jemaah-jemaah yang berada di dekat-dekat dengan kita. Bayangkan, orang tak boleh dengar khutbah kerana kita bising. Kita dah lah buat benda yang tak elok, tambah pula mengganggu orang, dah menambah lagi dosa yang kita buat. Okay? Jangan buat perkara yang dilarang ketika khutbah. Jangan bercakap, jangan bermain dan juga jangan melakukan perkara yang mengganggu khatib dan jemaah. Baik, yang seterusnya, apa je hikmah solat Jumaat? Apa je hikmah solat Jumaat? Apa hikmah? Hikmah ni maksud dia ialah apa kebaikan? Apa hikmah? Dalam Islam bila sebut hikmah tu maksud dia kebaikan. Apa kelebihan dia bila kita melakukan satu ibadah? Okay, dalam bab ini kita cerita tentang solat Jumaat. Apa hikmah kita? Apa kebaikan yang kita buat bila kita solat Jumaat? Yang pertama ialah ianya sebagai lambang perpaduan ummah. Pertama dah confirm lah sebagai syiar Islam. Sebagai syiar Islam. Sebab itu dalam kes COVID sekarang ini, walaupun 2-3 orang, beberapa orang saja yang boleh mengerjakan sembahyang Jumaat, itu sebagai tanda syiar Islam. Kalau nak kirakan asalnya tidak cukup 40 orang, tapi solat Jumaat itu dilakukan juga untuk menegakkan syiar Islam, supaya masjid itu tak kosong hari Jumaat, tak ada orang sembahyang Jumaat langsung. Jadi adalah wakil-wakilnya, nak suruh datang semua sebab masalah pandemik masih belum selesai. Jadi kelonggaran hadir beberapa orang itu dikira sebagai pelaksanaan solat Jumaat untuk menegakkan syiar Islam. Lambang perpaduan ummah, kita datang, kita jumpa orang, kita datang beramai-ramai. Itu mengeratkan perpaduan. Tak kira bangsa lah, asalkan dia Islam, dia datang mengerjakan solat Jumaat. Sebab itu kita tengok ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang Negro pun ada, orang India ada, orang Cina ada, orang Melayu ada, macam-macam bangsa ada. Asalkan dia Islam, maka itu dinamakan sebagai lambang perpaduan ummah. Kemudian hikmah seterusnya ialah mengukuhkan silaturahim. Kita jumpa bila saya datang sembahyang masjid, sembahyang Jumaat pun kita boleh jumpa. Kadang jumpa kawan-kawan, jumpa saudara mara dan sebagainya, jumpa orang lain. Mengukuhkan silaturahim, hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim. Ketiga, membuktikan ketaatan kepada Allah. Maknanya kalau sembahyang Jumaat tu, kalau dia datang tu maknanya dia taat kepada Allah lah. Kalau dia wajib, dia mengerjakan solat Jumaat tapi dia tak datang, itu menunjukkan yang bukti bahawa dia tak taat kepada Allah. Kemudian bertukar-tukar fikiran bila kita dengar khutbah, kita boleh tahu sesuatu ilmu yang baru dan sebagainya. Sebab khutbah ni bukan bercakap pasal agama saja. Khutbah juga akan bercakap tentang hal keduniaan yang ada kaitan juga dengan agama. Contohnya tentang teknologi dan sebagainya, tentang ketenteraan, semua ada dalam tajuk-tajuk khutbah yang telah diberikan ataupun telah disediakan. Mendengar nasihat, yang akhir sekali ialah hikmah dia ialah mendengar nasihat. Khatib biasanya akan mengingatkan kita, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Itulah dia. So berbagai nasihat yang boleh diberikan ketika kita mendengar khutbah. Gambar ini kalau kita lihat situasi lah, ini salah satu contoh situasi gambar keadaan solat Jumaat. Ramai kan? Okay. Ini kalau tak ada pandemik COVID-19 lah. Tapi sekarang kita nak tengok seramai macam ni agak susah sekarang ini sebab kita tidak boleh berada kurang daripada 1 meter. So kalau sekarang kita tengok orang sembahyang Jumaat
di masjid sekarang pun walaupun ada ramai, tapi dia ada penjarakan sosial, kena letak sejadah tu ataupun barisan itu tidak berada rapat antara satu sama lain. So sekarang ini kita tak boleh tengoklah keadaan yang ramai macam ni, yang duduk rapat-rapat. Kalau kita tengok sekarang orang sembahyang Jumaat, dia berada berjarak-jarak untuk menjaga keselamatan daripada merebak COVID-19. Untuk seterusnya, diharap semua murid faham yang mana Ustaz telah jelaskan. So mana-mana yang tak berapa jelas, boleh ulang balik tengok video ini daripada awal. So dengar betul-betul dan jawab soalan yang Ustaz berikan dalam Google Classroom. Okey? Soalannya tak susahlah. Tapi kalau boleh jawab berhati-hati supaya ilmu yang kita dengar tu dapat disalur keluar balik. Maknanya itu menunjukkan yang kita faham atau tak. Okey? Jadi itu saja pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri video yang lain. Akan dimaklumkan nanti dalam grup WhatsApp yang telah Ustaz sediakan. Okey, jaga diri, jaga keluarga dan jangan tinggal solat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.